Kenapa orang kata tidur siang ni selalu mimpi? Masuk kepada tajuk yang baru. Kita sudah selesai berkaitan dengan gangguan yang ada di dalam tubuh manusia. Cara kita nak mengenali gangguan itu ada dalam tubuh badan kita ada 9 perkara. Habislah. Kan 9 perkara tu, dan juga 99 tu saya bagi kat tuan-tuan cara kita nak mengatasinya. Kan macam mana kita nak buat sakit sekian-sekian kan. Secara basic lah di rumah tuan-tuan boleh buat. Bukannya ada masalah apa pun. Kan tak perlu nak pakai modal sampai 2000. Tuan-tuan pikat dapur ya, ada macam-macam dah petua untuk nak merawat kita daripada sakit. Baik. Tajuk yang terbaru ialah gangguan jin pada rumah. Boleh berlaku pada mana-mana tempat, khususnya rumah yang telah ditinggalkan lebih daripada 30 hari. Kita nak tengok ada 30 perkara yang mengundang gangguan jin di dalam rumah kita. Tuan-tuan dia kata, Ustaz, rumah maklong ni berasa ada jin lah. 30 perkara ni kalau tak ada, tak ada lah. Kalau tak ada yang saya sebut 30 benda ni, maka tak ada lah hantu di dalam rumah adik tu. Kalau ada salah satu ni, kena cek balik. Kan? Kena cek balik. Kadang-kadang ni bukan sebab jin, sebab kita. Kan? Baik. Kenapa tajuk dia kata 30 hari? Bila kita tinggal rumah sebulan baru jin masuk, 3 hari pun jin masuk juga. Kan? Sehari pun jin masuk juga. Kan? 7 hari, 10 hari pun jin masuk juga. Tuan-tuan tinggal tempat tidur, tuan-tuan, jin pergi tidur sat atas katil tuan-tuan. Kan? Jin Islam kau Ustaz? Wallahu a'lam. Saya tak nampak, saya tak tahu. Kan? Tuan-tuan bangun-bangun pagi, tuan-tuan main semayang subuh. Sebelum semayang subuh, tuan-tuan kemas dah katil tuan-tuan ni. Kan? Tadi nak main semayang subuh, kemas katil semua, cadar pun bagi rapi, bantai pun susun elok. Tuan-tuan mainlah kuliah, main semayang. Habis lagi tuan-tuan singgah pergi market ke, pergi mana ke, jumpa kawan apa semua. Kan? Lepas tu nak masak pun tuan-tuan rasa berat lah. Kan? Beli terus lah, lewat tengah hari. Kan? Jadi katil tuan-tuan ditinggalkan sehingga Zuhur. Kemudian tuan-tuan main semayang Zuhur, baliklah rumah tapi tak tidur lagi atas katil. Balik rumah, buat apa ke, letak ikan dalam tiaih apa semua. Lepas tu semayang Zuhur. Lepas semayang Zuhur, nak letak kepala sat. Nak letak kepala sat atas katil. Tuan-tuan pun letak kepala. Tuan-tuan tidur, tuan-tuan mimpi. Betul tak? Kenapa orang kata tidur siang ni selalu mimpi? Pasal jarang orang tidur siang ni ribah tempat tidur. Jarang. Kan? Orang yang ribah tempat tidur ni malam kan selalunya. Kan? Tak ada lagi tu dia pukul 3 kan, dia ribah macam nak tidur sampai esok pagi. Tak ada. Letak kepala sat saja. Letak kepala tu mimpi siang. Orang kata siapa tidur siang suka mimpi? Betul lah. Pasal kita tindih atas jin. Pasal jin tidur sebelah kita. Siang kita mana ribah. Tapi orang yang ribah tak ada masalah lah. Ribah ni sunnah Nabi. Sebab itulah. Jadi betul lah orang kata tidur siang ni cepat mimpi, selalu mimpi, betul. Kan? Tu baru tinggal sat saja. Ni kalau tinggal 3 hari dalam rumah kita ada jin. Kita tinggal seminggu ada jin. Yang ni dia cerita apabila kita tinggal 30 hari. Kan? Jadi 30 hari ni boleh ambil tak samakan dengan 3 hari? Boleh, tak ada masalah. Cuma dekat sini saja dia tulis 30 hari. Baik. Berikut adalah antara simptom-simptom yang menunjukkan adanya gangguan jin dan syaitan, angkara sihir, saka atau lintasan. 3 tuan-tuan. Gangguan dalam rumah ni sebab sihir, sebab saka dan lintasan jin. Ada 3. Ada rumah orang yang kena gangguan ni sebab sihir, sebab orang buat naya dekat dia. Kan? Dia meniaga bagus, tak pernah tipu orang buat naya dia. Biasalah orang Melayu ni kerja dia bukan ada benda lain tuan-tuan. Kan? Tapi tuan-tuan bukan Melayu lah. Tuan-tuan ada keturunan lain. Kan? Dia kira macam tu ya. Orang kaya sikit, orang senang sikit, dia kata bukan boleh percaya. Orang senang-senang ni makan rasuah lah tu. Kan? Dia jangan ada lah sifat macam tu kan. Yang kedua adalah saka. Gangguan rumah tu bukan disebabkan orang buat, disebabkan saka. Saka ni apa? Pewarisan jin. Kita tak masuk lagi tajuk saka ni. Kan? Sebab ada pewarisan jin dalam rumah dia.
mungkin dulu keturunan dia ada membela saka, maka bila mati keturunan dia di atas, maka rumah tu ada orang jaga. Kita pergi berubat seorang dulu ni kan, dia meracau, dia mengamuk kan. Jin tu sebut, dia kata aku ni kena jaga ni, anak-anak cucu dalam rumah ni aku kena jaga, pasal tok dia pun suruh jaga. Dia kata hang pergi jaga buat apa, hang bukan Allah Ta'ala nak jaga orang. Dia kata tak boleh, pasal aku dah buat perjanjian dah. Jadi orang yang saka ni kita nak putuskan perjanjian dia dengan jin tu. Ada perjanjian dia tu ada kan. Nanti masuk tajuk saka saya try baca sekali. Kita tak maulah minta tolong jin buat apa tuan-tuan, dia tak kekal lama. Baik, yang ketiga, rumah kita ni kena gangguan tadi dengan sihir. Mungkin orang buat naya, mungkin bukan semuanya orang buat naya, mungkin. Yang kedua, gangguan daripada kita sendiri. Dan yang ketiga adalah lintasan jin, makhluk-makhluk halus yang lintas mai ke rumah kita kan. Dia lintas lah pasal maghrib ni, dia akan cari rumah lintas. Rumah ni tak boleh, rumah ni boleh, rumah ni okey, rumah ni tak okey, dia lintas. Jadi ada gangguan. 3 benda kita kena tengok. Sama ada dia lintas di rumah ataupun di premis perniagaan, di kedai pejabat-pejabat dan yang berkenaan. Yang pertama, tanda-tanda dia: bau wangian, kemenyan, busuk, hanyir, hangit yang tidak diketahui puncanya. Tuan-tuan, bau-bau yang pelik di dalam rumah kita, ini adalah salah satu tanda adanya makhluk halus yang duduk di dalam rumah kita. Termasuk bau wangi. Orang kata bau wangi bukan bagus ke dalam rumah? Bagus. Bagus takat 3 hari je. Tapi makcik pakai MVP, tengok TV, 3 minit, tak apa ke? Tak apa, itu bagus ya. Kan, yang tak bagusnya kita tak pakai minyak wangi apa pun, suami pun tak pakai, anak-anak pun tak pakai, kita duk bau wangi, duk tengok TV, bau wangi, duk tengah main handphone. 3 hari tak apa lah. Masuk 4 hari, masuk 5 hari, masuk sebulan, itu adalah tanda-tanda gangguan yang ada di dalam rumah kita. Okey, itu bau wangi. Kemudian bau kemenyan, bau busuk ni telahlah tuan-tuan. Memang ada tanda-tanda. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita tak ada pun bau busuk, cuma kita punya dalam rumah bahagian dapur tu, dalam tong sampah tu busuk. Memang semua orang rumah tong sampah busuk kan. Bila kita buka, bau tu dia akan keluar. Bila bau tu keluar, kita dapat bau dekat hidung, malah jin lagi dah dapat bau. Maka dia duduk dekat dapur tu, duduk tengok TV, dengar bunyi pinggan kering. Duduk tengok TV, dengar orang macam petik ayam kowe. Tak, duduk dengar sikit-sikit Ustaz, tapi tak kata apa lah. Pasal dalam tong sampah kita tu banyak sangat sampah. Sebab tu tong sampah di rumah jangan besar tuan-tuan lah. Tong sampah dalam rumah jangan besar. Jangan besar macam tong yang kita duk tengok dekat sekolah warna hitam tu. Jangan sampai besar macam tu, kecuali anak tuan-tuan sebelah kan. Sebab bila tong sampah besar ni kan, kita malas nak pergi buang, kita lambat pergi buang. Bila tong sampah kecil, kita kerap pergi buang. Itu lebih baik. Tapi tak berdosa lah, tong sampah besar tak berdosa kan. Cuma kita jadi lambat nak pergi buang sampah. Ya, tuan-tuan berhati-hatilah. Kemudian yang kedua, tanda-tanda rumah kita ada gangguan ialah bayi kerap menangis bila berada di dalam rumah ataupun premis perniagaan. Ada budak yang selalu menangis dalam rumah kita, termasuk anak kita, termasuk anak-anak jiran, termasuk adik-beradik yang main rumah kita ni, anak dia selalu teriak. Ataupun kita pi ke rumah orang, kita bawa anak kita ni masuk dalam rumah ni, dia tak mau masuk. Dia kata balik dia kata. Budak kan 3 tahun, dia kata abah jom balik takut rumah ni ada hantu. Tu dia kan. Dan janganlah kita percaya pula cakap anak 3 tahun ni kata ada hantu. Percaya tu boleh, jangan percaya sangat. Kadang-kadang kena jaga juga ayat muka tuan rumah kan. Tuan rumah kata apa anak din ni, ada kata rumah aku ada hantu kan. Kena jaga juga. Kadang-kadang budak ni dia main-main, tapi kadang-kadang boleh jadi juga kan. Aku tak tahulah din, anak hang kata ada hantu, anak man pun kata ada hantu, anak kok pun kata ada hantu. Tu kan. Budak-budak ni kadang-kadang Allah Ta'ala ni bagi dia nampak budak-budak yang kecil kan. Kemudian budak-budak ni suka riau, masuk rumah riau, masuk rumah riau. Balik pada beli barang dapur, balik rumah riau, balik rumah riau, tak boleh nak tidur kan. Malam-malam duk teriak budak tu
Nah, ini juga adalah salah satu tanda-tanda gangguan yang berada di dalam rumah kita ataupun di tempat-tempat perniagaan, di premis-premis kedai makan, kan? Ada juga kedai makan orang yang pakai pelaris, bila bawa budak kecil ni dia teriak. Ada? Dia kata nampak tu dekat signboard tu kan, tulis nasi sekian-sekian apa kan. Budak tu tengok teriak, dia kata tu ada orang berdiri atas tu, dia kata kan. Ni budak yang kecil. Tuan-tuan baca ayat Quran, tuan-tuan tanya dia, lari tak? Dia kata lari lah. Maksudnya betul lah. Kan? Tu kena test juga tuan-tuan lah. Kadang-kadang kita pergi berubat budak-budak ni, saya buat lagu tu lah. Kan dia kata ustaz ada sekian-sekian, ada jin ni, duk ni sekian-sekian. Nampak tak? Dia kata tu nampak. Saya baca ayat Quran, dia lari tak? Dia lari ustaz, terkencing-kencing dia kata. Lari sampai kencing. Boleh jadilah. Boleh jadi saya kata. Okey, ambil jalan tengah. Jangan kata jin terus ada, jangan kata budak ni salah. Kan, ambil jalan tengah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tandanya lagi, benda bergerak, berubah tempat dengan sendirinya. Ada beberapa perabot ataupun barang-barang yang berubah di dalam rumah kita. Kan dulu kita pergi berubat di Kepala Batai, makcik ini cerita lagu tu lah. Kan almari dia selalu berubah. Saya mula ingat melawak. Kan dulu ni tuan-tuan, ini saya cerita dah di surau lain. Dulu ni tuan-tuan pun mungkin tahulah cerita ni. Banglo Matampau sebelum sampai Caltech tu, tahu tak? Dekat masjid Matan Jangguih ada banglo tu. Yang tu Imam masa lalu apa tu? Ada banglo besar tu kan. Cerita dia ni tuan-tuan macam-macam lah. Cerita dia ni macam-macam. Daripada saya kecil sampai lah ni. Daripada arwah Pak Long saya dulu kecil sampai cerita ni, ya Allah, macam-macam. Tapi siapa pun tak pernah cerita benda yang dia nampak. Semuanya orang. Okey, itu satu hal lah. Kan? Jadi cerita yang paling saya tidak boleh lupakan banglo tu sampai hari ni adalah banglo ni berantu lah mereka kata. Jadi bila berantu ni tuan rumah ni dia tinggal, siapa nak duduk lah. Jadi ramai yang cuba nak duduk tak boleh. Kan? Ini pun orang cerita. Orang yang cerita dekat saya tu pun dia pun orang cerita. Tuan-tuan faham ha? Orang tu dia nak buat kedai perabot dekat banglo tu. Apabila dia mai pagi, perabot dah masuk kan, dia mai pagi esok, perabot duduk dekat traffic light Matampau. Cerita ni bukan sekali tuan-tuan. Cerita ni sangat-sangat famous di corong-corong telinga. Orang pun cerita, dia tahu tu perabot dekat rumah banglo tu pergi duduk dekat traffic light Matampau tu. Orang dah kata dah tak usah duk buat kedai perabot, banglo tu berantu. Ni orang kampung sembang tampak meja-meja. Orang dah habaq dah pesan nak duk juga banglo tu, kan dah perabot duk dekat traffic light. Kita pun ingat, kita kata betul kan? Betul lah. Bukan berapa. Tadi pagi depa cerita, nampak? Tadi pagi depa cerita. Last sekali tak ada pun. Sampai teratur kan Melayu dia punya cerita, tuan-tuan kena hati-hati sampai tahap tu. Tadi pagi depa cerita, depa tu siapa dia? Sampai hari ni ya. Baik. Jadi bila dengar cerita lagu tu, saya pun bila orang cerita barang-barang rumah ni duk bergerak ni, kita pun jadi macam cerita banglo juga lah, tak apa nak percaya. Kita pergi berubat di Kepala Batai, memang sungguh makcik itu bila dia balik daripada surau, tuan-tuan pun balik daripada surau ni, tuan-tuan mau beringat. Almari dia, makcik ni arwah pula dah, suami dia dah arwah dah. Almari yang dia duk buka, ambil tudung, ambil barang-barang dia, baju dan sebagainya. Bila dia balik rumah lepas Aisyah, almari tu kalih pintu kat dinding. Ini nampak cerita memang sungguh kalih. Jadi dia pun fikir tak lepas maklum ni. Tak lepas. Macam mana boleh pergi ubah almari tu terkalih menghala kepada dinding. Rumah dia tak ada siapa, dia duduk seorang-seorang. Anak semua duduk jauh. Biasalah zaman sekarang tuan-tuan, mak ayah bela daripada kecil, daripada hang berak aku basuh sampai hang berjaya dah, hang menggapai cita-cita yang sangat hang nak dapat dah. Lepas tu tinggal mak ayah. Minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf, nampak macam kasar sikit tapi minta maaf. Kan? Tapi saya cerita secara basic lah, tak mendalam lah. Mungkin tuan-tuan redha dengan anak tuan-tuan yang tinggal balik setahun sekali. Mungkin ada orang dia redha.
Tak apalah, pilah kerja kahwin duduk di jauh-jauh setahun sekali lah balik tengok mak dia 3 hari. Sebelum raya Aidilfitri, hari raya pertama, hari raya kedua, lepas tu balik dah. Kan jenguk mak ayah ni sangat-sangat jarang lah. Banyak lah tuan-tuan, minta maaf lah saya sebut kan, minta maaf. Banyak saya pergi rawat-rawat orang tua-tua ni, majoriti tuan-tuan lah, majoriti saya akan tanya, saya akan bersembang dengan pesakit, saya tak akan terus merawat. Kita bersembang anak berapa, suami kerja apa. Bukan kita busybody tak, tapi kita nak siasat pelan-pelan. Anak saya ustaz ada 6 orang. Dia duduk dengan makcik kan, dak, yang pertama duduk kat sini, yang kedua sekian-sekian. Jadi makcik duduk seorang-seorang lah. Dah tu kalau makcik sakit pergi klinik sendiri lah ustaz. Tu dia, ya Allah lah hati saya ni. Anak mula nak kata kan. Tapi kalau tuan-tuan ada anak-anak macam tu, saya bukan kata kat tuan-tuan lah. Saya bukan kata kat anak tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan redha dengan anak tu pergi duduk di jauh. Tapi mak yang duduk di kampung ni, mak ni sakit pergi klinik seorang-seorang. Yang mak bela sampai umur 30, umur 26 nikah ni, mak punya bela ni hampa tinggal. Duduklah seorang dengan mak. Mak tu tinggal seorang-seorang ya. Ni hak saya cerita hak berubat ni. Hak saya berubat, bukan saya cipta. Lepas tu makcik buat apa? Almari tu makcik kali sendiri ya. Kadang-kadang kena kaki makcik ustaz berdarah kadang-kadang. Berat lah, kita faham lah. Saya sendiri pun nak ubah almari pun berat. Tambah umur 60, 65, 70. Kadang makcik pergi klinik, makcik teksi kadang-kadang telefon pun tak berapa nampak nak turun teksi, kadang makcik berjalan. Tak tahulah tuan-tuan lah. Kita lah serah pada Allah lah. Saya tak berani nak komen lebih kan. Takut kita pula kan. Saya pun ada anak ke depan-depan, takut juga kan. Semoga Allah Ta'ala pelihara lah. Dia ubah, esok balik surau, kalih lagi almari tu. Pergi surau, ubah lagi. Jadi dia ubah-ubah perabot ni sikit-sikit tak apalah. Sikit-sikit mungkin kita teralit kan, mungkin kita yang ubah kedudukan perabot. Tapi kalau terlalu getara kan, berhati-hatilah tuan-tuan. Cara dia macam mana nak atasi dia? Paling kaedah yang pertama sekali, paling mudah tuan-tuan buka surah Baqarah lah. Itu paling basic. Sebelum tuan-tuan nak panggil perawat, tuan-tuan buka surah Al-Baqarah dulu. Selepas buka surah Al-Baqarah 3 hari, lepas tu tak ada dah ustaz gangguan dalam rumah, dia keluar dalam. Ada lagi gangguan, baru kita akan rawat dia. Baik. Kemudian yang keempat, bunyi air. Pilih dibuka di tandas bilik mandi. Dengar orang main ayak dalam rumah kita. Ini juga tanda jin lah, jin yang duduk dalam ayak. Kan? Dia ada jin dalam ayak. Jin kita tak masuk lagi tajuk dia. Jin yang duduk di dalam ayak. Sebab tu doktor kata bila mandi malam-malam paru-paru berayak. Tak? Betul. Pakcik ni paru-paru berayak ni. Pakcik duk gerak mandi malam kan. Mandi malam lah, balik kerja pukul 9. Tiap-tiap malam. Lama dah lagi, sebulan dah tak? Sebulan apa doktor 19 tahun dah. Rawatan Islam kata, tuan-tuan, di dalam rumah kita ada tangki tau. Dalam siling kita. Ataupun rumah yang tak ada tangki ni, tak tahulah yang dia macam mana kan. Pipe terus ke macam mana, saya tak tahu. Di dalam tangki rumah kita tu tuan-tuan, apabila masuk waktu maghrib, jin ni dia akan duduk dalam tu. Tuan-tuan ingat lah. Sebab jin apabila orang azan maghrib, dia akan cari tempat. Dia akan cari tempat. Sebab tu setengah orang sakit pada waktu maghrib saja. Waktu maghrib rasa nak demam ustaz, waktu lain okey. Ni ada. Nak maghrib nak rasa demam. Sebab tu masa tu lah jin dia cari tempat dia. Pasal dia bangun tidur lah. Masa orang azan maghrib tu dia bangun lah. Jadi dia tak tahu nak pergi mana. Jin yang Allah Ta'ala, jin yang Nabi sebut dalam hadis, jin yang hidupan dia di air, maka dia akan cari di air. Dalam swimming pool, dalam sungai, dalam laut waktu malam. Itu bahaya mandi air malam-malam tu kan. Bahaya lah. Kita mandi waktu malam pukul 9. Apabila kita mandi pukul 9, jin yang duduk di dalam tangki air tu, dia pun turun ke dalam pipe dalam bilik air kita mandi ni.
Dia pun turun sekali, kita pun mandi, dia pun kena dekat tubuh badan kita, dia masuk dalam badan kita, dia buat kacau di dalam paru-paru kita. Jadi doktor kata paru-paru berayak tu pun betul, perawat Islam kata disebabkan jin masuk dalam tubuh badan kita pun betul. Dalam paru-paru kita ada apa tuan-tuan? Ada darah. Jin dia suka duduk di darah. Maka mandi tiap-tiap malam pukul 9 malam, mandi, paru-paru berayak. Mandi, jin tu masuk dalam badan. Sebab tu malam ni jangan mandi tuan-tuan. Tak boleh ustaz, saya memang macam tu. Boleh mandi, tak ada masalah. Tuan-tuan baca ayat kursi. Islam ni bukan dia paksa kita sampai kita jadi masalah lagu ni, tak. Dah nak buat macam mana? Balik kerja pukul 8, terpaksa lah mandi pukul 9, takkan nak tunggu pukul 1 pagi. Boleh masuk bilik ayat, baca ayat kursi. Sekali jin yang turun kena kepala kita, sekali dia lari. Dia tak masuk dalam tubuh badan kita. Itu tuan-tuan lah. Okey. Jadi pilih ayat ni duk dengar malam-malam, orang duk buka ayat, jin dia duk main, anak jin. Dia buka ayat, dia tutup pasal dia memang hidup di ayat. Ada tuan-tuan. Sebab tu malam jangan mandi swimming pool. Nak mandi baca doa dulu. Kan? A'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, baru terjun dalam swimming pool. Lepas tu tak bangun dah. Kan? Baca doa dulu. Swimming pool ke, ayat terjun ke, mandi laut ke, berhati-hatilah ketika waktu malam. Baik, kadang-kadang pilih air ni tuan-tuan kena beringatlah. Kan, kadang-kadang kita punya kepala paip longgak. Kita duk kata jin, 20 tahun jin. Padahal kepala paip tu dah 35 tahun dah. Arwah dulu pun tak pernah tukar kan. Jadi kita kena cek juga benda tu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bunyi perabot. Benda berat, tukul besi diseret, dihempas di dalam rumah, di atas rumah, flat, apartment dan kondo. Ini banyak juga kita pergi rawat dulu ni. Kan? Dengar orang bunyi guli, kan, dengar orang seret benda, dengar orang lari tengah malam kaki 5 kan, rumah flat kan. Pukul 3 pagi ustaz ada orang lari dudu lari. Pukul lain tak ada, tanya ziratan nak siapa duk lari ni. Dia kata tak ada, kami semua tingkat atas ni, kami semua tak kahwin lagi, tak ada anak lagi. Kan? Kena jaga-jaga tuan-tuan. Pasal apa rumah flat banyak gangguan? Rumah teres jarang. Ini pun ada persoalan. Sebab rumah flat ni kita tak, dinding orang punya, lantai orang punya, bumbung orang punya. Rumah flat. So, apa yang orang atas buat tempias dekat kita. Sebab dinding tu kongsi. Apa yang orang bawah buat tempias dekat kita. Pasal lantai tu bukan kita punya. Dia pun tak boleh kata tu bumbung dia, orang yang bawah kita ni. Dia kata ni bumbung aku dah, kita kata lantai. Jadi tak ada siapa punya. Maka berkongsilah masalah orang yang duduk rumah flat. Bukan saya kata tak boleh tuan-tuan duduk, tak ada masalah. Cuma orang yang duduk di rumah flat ni lagi banyak kena baca Quran. Kena berhati-hati. Kadang-kadang jiran dia India, rumah dia tepi sangat-sangat. Kan, India tu buka asap. Kan, asap masuk dalam rumah India tu kering kan. Jadi tu macam mana Ustaz? Kita tak boleh elak benda tu. Nak buat macam mana? Melainkan dengan kita banyakkan baca Al-Quran. Kalau rumah teres, buat naik dinding tu kan, buat naik dinding. Bukan kita tak mau bersembang dengan jiran, bersembang tak ada masalah. Kena baik, walaupun jiran tu sekian-sekian kita baik dengan dia. Cuma kadang-kadang dia punya upacara keagamaan dia tu sangkut dengan kita. Kita ada anak kecil kita duk riau. Anak kecil kita duk riau apabila dia duk semayang. Jadi nasihat saya, kok mana pun Quran jangan tinggal lah, baca Quran kan. Orang rumah flat ni kena baca Quran kan. Duk dengar bunyi macam-macam tu sebab itulah kan. Dia ada perbezaan kita pergi berubat di rumah flat. Seorang hamba Allah Ta'ala ni dia telefon saya lepas saya pergi berubat ke flat di Batu Lancang, Pulau Pinang. Lepas minggu tu saya telefon lah, dia kata lepas ustaz balik tu ada lagi gangguan. Lepas minggu tu ada lagi gangguan. Tapi hari ni alhamdulillah tak ada gangguan. Rumah-rumah sebelah, atas, bawah masih ada gangguan. Rumah saya alhamdulillah. Jadi saya kata dengan izin Allah lah, dan tuan-tuan jangan lupa baca Quran selalu. Jadi yang tu sajalah tuan-tuan. Kita berhenti takat nombor 5. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi, kita sambung nombor 6 pula. Ada 30 tuan-tuan lah. Baik, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Kalau saya ada sebut nama, itu adalah contoh sahaja. Tuan-tuan jangan terasa
Kalau saya ada salah, tuan-tuan boleh bagi teguran kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak bayar?